Alright. Baik. Mana dulu kita nak buat? Dia ada step yang pertama adalah kita kena tahu 5 ciri prospek yang berpotensi besar. Pada yang ada nota, nak tulis nota, ini penting. 5 ciri prospek yang berpotensi. Okey. Prospek yang berpotensi biasanya kita dapat daripada kita punya prospek list yang mana orang tu kita kenal. Prospek yang berpotensi biasanya kita perolehi daripada prospek list yang kita kenal. Maksudnya kebanyakannya datang daripada phone book kita. Dekat phone book tu boleh masuk 300 400 nama sekali dalam tu. Tetapi kita tak pernah melakukan analisa yang mana berpotensi dan yang mana yang tidak berpotensi. Tak pernah kita buat analisa pun. Kita tak pernah list down pun. Gerak kerja itu jarang kita buat. Okey. 5 ciri penting prospek adalah yang pertama, dia sedang mencari peluang. Yang pertama, dia sedang cari peluang. Ada tak yang macam ni? Ada. Kita tahu ke tidak tahu? Ada ketika kita tahu, ada ketika kita tak tahu. Kan? Contoh macam mana yang dia sedang mencari peluang? Kita tengok sekejap dia bisnes tu, sekejap dia bisnes ni. Maknanya dia tengah duk cari peluang lagi tu. Maknanya dia sekejap-sekejap buat bisnes tu, sekejap-sekejap buat bisnes ni. Dia gairah, dia ingin cari peluang. Cara yang kedua yang kita boleh tahu bila dia sendiri bagi tahu kita, tak ada ke peluang bisnes apa-apa? Kan? Itu daripada ciri yang pertama. Maknanya dia sedang cari peluang. Yang kedua, ciri potensi prospek adalah dia minat berniaga. Ciri yang kedua, dia minat bisnes. Kita kenal kawan sekerja kita. Dia memang minat bisnes. Bagi peluang macam-macam dia nak buat. Ciri yang ketiga, dia ada modal. Modal yang mencukupi. Maknanya sekurang-kurangnya dia boleh beli satu lot. Kalau boleh dia boleh beli sampai 22 lot. Maknanya setakat yang kita tahu, dia bolehlah setakat nak keluar modal untuk jadi ahli Vista Manhaj. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, berpengaruh. Prospek ini berpengaruh. Berpengaruh ni tak semestinya dia ahli politik. Tak semestinya dia ketua kampung. Orang yang berpengaruh ni, contohnya, kalau kita ahli majlis mesyuarat tingkap. Pernah dengar tak ahli majlis mesyuarat tingkap, Angah? Ahli majlis mesyuarat tingkap ni, petang-petang dia ada dekat taman perumahan kita tu, dia ada je pot nak lepak. Kan? Biasanya, pot lepak ni, dia ada 1-2 orang yang kalau 1-2 orang ini tak ada dekat pot lepak tu tak jadi. Ada tak orang yang ada macam tu kan? Hari ni yang contoh yang selalu duk buat pot lepak ni Makcik Joyah lah contohnya kan. Tiba-tiba hari tu Makcik Joyah tak ada pergi makan kenduri, tak sempat balik. Tak jadi pot lepak tu. Jadi Makcik Joyah ni adalah orang yang berpengaruh di situ. Okey? Itu maksudnya. Okey. Yang kelima, ciri prospek yang berpotensi adalah dia proaktif. Dia ni kita tahu, kan? Kita tahu kalau buat mesyuarat kenduri kahwin, kita kata jaga periuk belanga, habis semua lauk-lauk semua dia nak jaga. Kita suruh pergi sapu sampah, dia pergi buat benda lain. Benda-benda lain pun dia tolong buat juga. Maknanya dia tak boleh duduk saja, dia tak boleh duduk diam-diam, dia terus nak buat macam-macam. Kan? Kalau orang ni kita ajak dia buat bisnes, orang ni akan dia akan kita kata hari ni kita jual susu kambing contoh dia. Dia jual kita tak habis cakap lagi dia dah bergerak dah. Hari ni dia jual macam susu berkotak-kotak dah. Dia proaktif. Dia macam tu. Yang keenam, dia gairah. Dia gairah. Dia ada attitude yang sentiasa bersemangat. Kalau kita dapat prospek yang ada 6 ciri ni,
kita listkan di satu list yang berasingan. Keluarkan daripada phone book, kita tengok. Mungkin dia bukan ada 6 ciri, mungkin dia ada 3 ciri, mungkin dia ada 4 ciri. Tak kisah. Asalkan dia ada dalam senarai ciri kita yang kita mau tu, letak di dalam senarai dekat apa buku kita, buku nota kita tu, letak nama-nama ni dengan nombor telefon. Right. Boleh faham? Okey, next step apa buat? Next step adalah viralkan bisnes kita melalui WhatsApp broadcast. Masih ingat WhatsApp broadcast? Ingat? Yang saya ajak dekat kilang hari tu? Blast. WhatsApp broadcast, ingat? Blasting kan. Blasting apa-apa. Masukkan mereka di dalam senarai WhatsApp itu dan blastkan setiap hari. Blastkan setiap hari. Jangan sekejap buat, sekejap tak. Hari-hari buat. Macam contoh je kan, kalau tengok saya kan setiap hari saya akan masuk video ceramah kan, saya masuk testimoni. Ambil yang itu, letak je buat blast. Hantarlah blast kan. Letakkan apa-apa pun yang berkaitan dengan bisnes kita, hantar. Okay? Jadi sampai akan ada di antara mereka itu yang akan berhubung dengan kita, tanya, kau buat apa sebenarnya ni? Nampak tak? Akan ada je daripada Nas tu. Jadi itu adalah flow je. Jadi bila kita dah dapat dah macam dia tanya nak buat apa, cepat-cepat call dia, berhubung dengan dia, ada satu peluang perniagaan yang baik. Kalau dia tanya buat apa, maknanya dia nak tahu bisnes apa. Kalau dia tanya, baguslah terapi itu memang begitu ke? Maknanya dia minat apa? Dia minat produk. Kena pandai tackle tau. Tak boleh main semua standard tackle. Tak, jangan. Kalau tanya, buat apa tu? Bagus ke? Boleh buat duit ke? Maknanya kena cerita bisnes. Kalau hari tu kita belas pasal terapi manhaj, lepas tu dia tanya, apa ni, terapi ni bagus ke? Ni sakit kepala semua. Maknanya dia nak tahu pasal produk. Jangan pergi cerita pasal bisnes. Kita di peringkat awal cerita apa yang minat orang tu. Daripada cara dia bertanya soalan. Cara dia bertanya soalan itu memainkan peranan yang sangat penting. Ramai orang masalahnya dia tak ambil kisah. Dia ikut dia je. Tak kisahlah tanya apa pun, aku nak bantai, nak tarik dia masuk ali. Itu masalah. Sedut hidung pula. Tu ni dia terapi. Dia terapi bagusnya letak di tapak tangan, gosok-gosok, pekup hidung tu, sedut. Lagi powerful. Dia tarik energi tu kan. Jadi ini yang saya tengok ramai orang tak buat. Sedangkan dekat phone book tu ramai, kita ada senarai ramai. Jangan malu, jangan segan. Tak kisahlah adik-beradik ke, kawan baik kawan sekolah ke, tak kisahlah. Kita tak tahu siapa yang berminat. Kita bukan nak tipu dia, kita bukan nak cerita bohong, kita nak cerita benda betul, kita nak cerita peluang, kita nak cerita produk yang baik. Dan produk ini ada testimoni yang bagai. Kita blast dalam list tu. Jangan kita pecahkan pula list tu setiap hari. List tu dah ada kat situ. Maksud saya tadi tu yang saya kata WhatsApp broadcast kan, kita WhatsApp broadcast tu jangan dipecahkan. Maintain orang tu ya. Maintain orang tu. Kalau nak tambah. Jadi hantar je kat situ. Biar tiap-tiap hari dia tengok. Maknanya ada kelebihan juga. Dia tengok hari-hari hantar ni. Mesti ada sesuatu yang special. Itu cara kita. Okey, macam mana kita nak tambah list tu supaya jadi lebih ramai lagi dalam kita punya WhatsApp broadcast kita? Macam-macam kaedah, macam-macam cara. Kita boleh tengok iklan produk syarikat lain, iklan produk dalam mingguan wanita, iklan produk dalam surat khabar dan sebagainya. Kita boleh semak dalam grup apa-apalah, grup-grup yang kita tengok boleh promotekan produk, yang meletak je, masuk je. List down, masukkan. Tak apa, tak ada masalah. Orang takkan bunuh kita je. Tak pernah orang kena bunuh pun bila promote bisnes. Kan? Promote je kan. Jadi sentiasa tambahkan prospect list. InsyaAllah daripada situ kita akan dapat kebanggaan.
Nampak tak? Faham? Itu benda Ya. yang sangat penting. Okey. Yang kedua, kita nak dapat senarai list tu dari mana? Baik. Apabila Phone kita book. satu phone book. Yang kedua, apabila kita ada customer. Angah dengan Tas dah ada customer, betul tak? Hmm, Okey, minta ada. dia buat referred list. Bagi maknanya, kau dah guna susu ni, bagus kan? Bagus, aku dah minum. Dulu aku macam ni. Sekarang aku dah macam ni. Dah okey dah. Lepas tu, kau tak ada ke? Kau ada tak? Boleh tak kau bagi kat aku siapa-siapa yang kau rasa dia ni perlukan produk ni? Oh, adalah makcik ingat, mak yak Oh. macam tu. Faham tak? Jadi, jangan matikan prospek Hmm. anda setakat itu je. Ada pelanggan, ada Hmm. customer. Macam Ros, Rogaya. Rogaya, awak dah ada ramai pelanggan lah. Kan? Ya. Sepatutnya Rogaya okey, bila dah ada pelanggan, bila kita pergi Rogaya pergi jumpa, Roy tanya, "Ada tak ni apa nama Mak Ngah? Mak Ngah macam mana pakai terapi?" Bagus. Mak Ngah tak ada. Mak Ngah perkenal lah kat saya. Kan, Mak Ngah tolonglah. Dia perkataan yang bestnya bila kita cerita okey, bila Ada, kita ada. ada ramai tak dia Ada orang buat macam tu. apa dia Rogaya? Ada buat macam tu. Dapat dah Ada buat customer. macam tu. Dapat tak customer? Dapat tak? Ah. Dapat. Alhamdulillah. Sebab tu Dapat. dia hari-hari dia pergi belajar, hari-hari dia pergi berjual, Hmm. kan? Dan yang bestnya adalah kebanyakan customer dia perkenalkan, customer tu tak masuk ahli pun. Orang tak nak masuk ahli, jangan dipaksa. Faham tak? Tak Okey. masuk ahli. Sebelum tanya nak masuk ahli, Se- dia se- cakap. Ha. Sebenarnya Hmm. jangan takut kita hilang customer. Jangan takut nanti dia tak masuk ahli dengan kita, dia masuk ahli dengan orang lain. Satu, kita kena faham dari konsep rezeki, betul tak? Yang kedua, kita kena faham bahawa kalau kita servis baik punya, orang tak tinggal kita. Dia Hmm. berkenaan dengan good service. Kita buat dia seperti Betul. adik-beradik. Betul. Saya bila saya berniaga yang sebaya dengan saya, kalau apa ni saya buat macam Ustaz Man, saya dah anggap macam adik-beradik dah. Kita buat macam adik-beradik, kita sembang tak tu bukan pasal bisnes semata-mata. Kadang-kadang hal peribadi pun duk sembang gitu gini kan. Sama juga Ya kita kena ke? dapat. Kalau yang berumur daripada kita, makcik yang umur lebih pada baya mak kita, buat dia rasa macam kita anak dia. Anak dia. Kalau yang berumur sikit pada kita, buat dia rasa macam kita adik dia. Hmm. Jangan sampai buat isteri orang macam isteri kita. Itu nak saya cakap. Itu Naya cerita dia. Jangan buat pasal yang itu. Saya tak ajar. Kan? Jadi, bila kita... Bisnes adalah berkenaan dengan ukhuwah. Bisnes adalah berkenaan dengan silaturahim. Bisnes adalah berkenaan dengan mahabbah. Bisnes berkenaan dengan mawaddah. Kalau kita pegang yang ini, insya-Allah, adik-beradik dia sendiri nak taja dia. Dia takkan nak punya. Sebab, tak boleh lah. Kalau aku masuk dengan kau nanti, apa kata Angah? Angah ni selalu datang jenguk aku. Selalu tanya aku, macam mana, sihat ke? Kan? Kadang-kadang kita tanya soalan, bila kita servis tu, kita 2-3 hari sekali tanya, Maklong, macam mana Maklong? Dah makan ke susu tu? Dah makan dah ke produk tu? Maklong makan dah tapi rasa panas. Kena bagi tahu dia kenapa rasa panas. Kena bagi tahu dia kenapa. Itu tidak baiklah Maklong. Jangan risau. Maklong minum air banyak Maklong ya. Saya doakan Maklong. Maklong cepat sembuh. Boleh jalan-jalan naik Cameron Highland dengan saya Maklong. Jom dia bagi kita kena macam Kat tu. situ ya. Kita kena bagi dia semangat. Kita kena buat dia kita buat dia rasa macam kita caring dengan dia. Ya, rapat ya. Ya, daripada situlah dia akan keluarkan adik-beradik dia sepapat semua. Tak pernah ada orang buat kenduri kahwin, tak ada orang datang makan kenduri. Betul tak? Orang yang bisu buat kenduri pun boleh buat kenduri sampai seekor lembu. Tak ada hal. Maknanya, manusia ada kontak. Cuma kita sendiri tak pandai nak bersilaturahim. Kita anggap orang tu pelanggan kita semata-mata. Kita anggap nak ambil duit orang tu saja. Kita tak pernah concern pun tentang dia.
Kita tak pernah rasa nak rapat pun dengan dia. Jadi sebab itu, kita mati dekat tu je lah kita punya prospek. Faham tak? Jadi Betul. kena ambil berat tentang isu-isu ni. Sebab saya tengok orang-orang yang pandai buat sale, sebenarnya dia bukan pandai buat sale. Tetapi dia pandai ambil hati. Pandai beli jiwa. Macam tu cerita dia. Itu cerita dia kan. Bila dia sekali-sekala pergi hijrah pula. Bila pergi ziarah, bawalah buah tangan, bawalah apple ke, bawa pisang ke. Pisang Pergi ke, nasi adakan lemak ke. adakan aktiviti itu setiap hari. Itu yang mustahak, itu yang penting kan. Jadi kadang-kadang kita agak lalai. Pemikiran kita ni terlalu tertutup dengan hanya fikir tentang bisnes, duit, nak ambil dia orang. Kita tak pernah pun letakkan bahawa kerja buat aku ni silaturahim, kerja buat aku ni nak menghubungkan silaturahim, kerja buat aku ni adalah untuk membantu beri manfaat pada orang. Kerja aku ni untuk dakwah pada orang. Kalau kita ada niat begitu nak dakwah, kan, maka apa yang terjadi adalah kita tak letak duit nombor satu. Kan? Kita tak letak keuangan nombor satu. Kalau kita fikir tentang aku nak bagi maklum ni sembuh, maklum ni dah lama dah kena stroke. Alhamdulillah seronok. Apa kita buat? Kita doa. Jarang kita jumpa kan, kita pergi jumpa ziarah Kak Sah selepas ni bila dah pergi rumah Abel tu kan, yang dekat Bukit Barak yang kita pergi tu. Kak Sah tolong hantar gambar hari pertama ya. Saya nak gambar hari pertama. Sebab saya nak compilekan jadi video. Jadi video. Jadi yang kecil manis tu Puan Aida dah buat, dia edit, dia buat video. Kalau tengok ada saya baru viral je. Puan Aida edit video kes kecil manis. Jadi saya nak buka lagi. Tengok dah tak buka lagi. jadi saya nak video, nak buat video lah yang orang tu nama dia apa, kampung mana, bila dia start kena stroke dan sekarang dah boleh berjalan. Masya Allah. Jalan dah. Alhamdulillah. Saya ingat Malam. Berjaya Kak Sah. jadi seronok bila kita pergi Betul. servis. Kita pergi, jangan dia dah boleh berjalan, kita tak pergi rumah dia dah. Pergi. Bawa buah tangan. Apa khabar kau? Dah okey? Alhamdulillah. Doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Berilah dia kesihatan 100%, ya Allah. Cuba bayangkan kalau orang datang melawat kita yang sedang sakit, lepas tu orang tu doakan kita, Allahu Akbar. Kan? Hubungan hati itu sebenarnya akan memperbanyakkan lagi sumber rezeki yang akan masuk pada kita. Tetapi pokok pakarnya kena ikhlas. Pokok pakarnya ikhlas. Atas ikhlas itulah kan. Jadi macam Kak Sah contohnya. Kak Sah dah ada customer macam itu dari hasil air tangan Kak Sah sendiri. Kak Sah pergi lawat dia, ziarah dia, bagi dia semangat sampai dia dah boleh berjalan. Tas dengan Angah tengok tak? Boleh jalan, tengok tak yang video stroke tu, yang Kak Sah punya tu. Boleh berjalan. Saya pergi ke Ustaz Mel, terbaring Ustaz kan? Terbaring. Kena stroke. Dia makan apa? Dia makan apa tu? Cerita Kak Sah, dia makan apa Kak Sah? Dia makan tu berat ni. Sini. Dia makan berat ni. Kerak. Dia makan Berapa kerak? Dia makan produk ni tu, produk apa? Produk apa nama produk tu? SAPV dia makan. SAPV ya. Ada Stavista ke Kak Sah? SAPV. Stavista. Ada, kena ada. Ya. Stavista dia makan lah. SAPV sekali ya. Dia habis berapa set Asah? Dia Berapa habis set? berapa set? Dia hak yang nombor 4 ni tak ambil lagi dia. Bagi PT bayar tak ambil lagi. Saya nak pergi pun tak boleh lagi. Okey esok aja. Maknanya dia Berapa set lah? 4 set lah. 3 set. Nak masuk 4 set. Tak mana. Saya ingat Masuk 4 set lah. Dia boleh berjalan tak masuk 4 set. Alhamdulillah. Saya ingat Cepat, dah lebih Cepat kurang dia makan pagi. 3 bulan tak ada lagi dah. Tak sampai Sebulan ke? Dok. Tak ada. Sampai 3 bulan. 2 bulan, tak sampai 3 bulan. Dalam 2 bulan kan last saya pergi hari tu. Oh, sehari sekali ya tu. 4 tu sehari sekali. Dia makan pagi dengan malam saja. Oh, satu hari mana dua satu kali. hari 2 set lah ya. Dia makan. Dia satu Dua hari kali ya. semua. Satu kali bimai buat apa? Rebus semua.
Jebur semua sekali. Ya, satu. Oh, pagi Dia- sekali, malam sekali. Dia campur empat-empat tu sekali. Campur semua. Oh, Okey. dia campur sekali minum. Sekali minum. Maknanya Dua kali sehari. Semua gitu. Dua kali Dua sehari. kali. Dua kali Okey. yang satu hari. Sekali sehari dah makan. nasib baik jadi dah. Lepas tu banyak minum. Tapi satu je nak pesan, Hmm. jangan kopi pergi campur dengan B-Mind. Kopi jangan satu je nak pesan. Kopi jangan dicampur dengan B-Mind. Kopi nak campur dengan B-Colin. Kopi. Dia tak ambil kopi. Yelah. Oh, kopi tak boleh campur sebab dia kafein ni. B-Mind. Risiko. Dia pasal B-Mind dia eh? kafein. Tak Dia kopi Ya. ni, kopi ke teh tarik ke boleh campur dengan B-Colin sahaja. Oh, Bicolin boleh. Dia mesra. Habis Susu. tak ada masalah prebiotik lah. Prebiotik. Oh, Tak ada macam biasa masalah. lah. Kopi dalam kopi pun ada inulin, dalam kopi pun ada prebiotik. Oh, ya, betul. Nanti kita saya kemarin, saya sakit kepala. Memang tak boleh bangun kepala kemarin. Oh. Saya dengar Kata? pun tiba. Lepas tu nak makan semalam. Lepas tu kata dia lah makan pagi. So, saya makan pagi ni kopi campur B-Mind. Alhamdulillah. Siap baik jadi. Asyik baik jadi. Saya dengar. Sebab- Dia lah. Tak tahu. Sebab Tak tahu apa. ada kes yang dia ada kes orang tu cataract. Oh. Banyak orang kencing manis akan mengalami masalah cataract, masalah selaput pada mata, especially orang diabetes. Apa mata. Jadi kita ada kes yang ada satu kes di Pasir Mas. Kes di Pasir Mas ni saya tak payah sebut nama lah sebab saya rekod. Dia bagi tahu saya mata dia makin kelabu. Okey. Dia tanya saya, kopi boleh campur dengan B-Mind tak? Saya kata, saya tak galakkan lah. Saya tak Ya. galakkan. Tapi macam Kak Sah, okey, Kak Sah tak ada masalah apa. Okey lah kot. Tapi Sebabnya dia cerita. Kira kata nak makan gap. Aku B-Mind. Dia kata, apa ni segar? Sihat berasa. Betul. Alhamdulillah. Mari tidur. Dah malam letih. Amat letih mari. Saya tak apa. Dia B-Mind, dia memberikan kesegaran kepada sistem saraf pusat otak. Jadi kalau kita amalkan B-Mind sehari 2 kali, dia membantu untuk kita rasa tenang, fikiran kita tak serabut. Sebab dia ada Sharp PS, dia ada ginkgo, semua tu adalah pemakanan otak, untuk otak. Jadi sebab itu macam Kak Sah kata dia sakit kepala apa semua kan. Jadi ambil B-Mind, dia akan membantu untuk Memulih semula. Ya, Cepat, membantu ya. untuk memulihkan semula. Terutama kalau orang tu ada masalah sakit kepala, ada masalah migraine, elok ambil B-Mind. B-Mind ni kalau nak campur, bagus dengan B-Colin. Jadi kalau boleh campur dengan kopi, tak apa, Kak Sah rasa okey, bantai je lah. Tak ada masalah. Kan? Jadi, Cikgu, kalau Rose B-Mind campur B-Colin. Rose B-Mind, betul. B-Mind Betul. Boleh kan? Boleh. Tapi ada orang, dia macam ni lah. Ada orang, ya. Ya, Ros. Yelah kalau nak campur B-Mind dengan B-Colin selalu. Boleh. Apa yang Ros rasa bila dah campur B-Colin dengan B-Mind tu? Rasa macam kalau macam kita sakit kepala tu kuranglah sikit. Dia Kalau kurang. sakit kepala tu rasa kurang. Terus tak ada. Beres. Terus tak ada. Tak ada kopi dengan B-Mind. Tak ada kopi dengan B-Mind. Masalah-masalah yang berkaitan dengan tekanan darah rendah, masalah yang berkaitan dengan migraine, sakit kepala. Okey. Itu bagus ambil B-Mind, campur Stivista, campur B-Colin. Oh, 3 tu campur. 3 tu campur. 3 tu campur. B-Colin, campur dengan B-Mind, titik 3 titik Stivista. Mesti 3 Tapi Manis tu. lepas tu tidur lah. Dalam mak jangan cawan kecil. Cawan dalam mak. Ya, tapi manis 3 titik tu. 3 saya 3 titik tak manis tapi tak tahu orang lain lah. Saya kalau 6 titik tu manis. Jadi dia apa, sebab Stivista tu juga bagus untuk sistem saraf pusat. Itu cerita je. Alright. Jadi
Okey, dah hampir setengah jam. Itu dah tajuk kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan ada manfaat. Kita kongsi-kongsi terutamanya berkaitan dengan memprospek, insya-Allah. Tanamkan semangat dalam hati, dalam jiwa kita bahawa kita nak membantu lebih ramai orang. Perniagaan kita adalah berkenaan dengan membantu lebih ramai orang. Perniagaan kita adalah berkenaan dengan dakwah. Kasih sayang. Kita nak bantu supaya orang lebih ramai orang jadi lebih sihat. Jadi tanamkan yang itu dan ikut prospect list cara yang saya buat yang saya cerita tu dan amalkan setiap hari WhatsApp broadcast, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat. Besok saya akan kongsikan dengan anda tentang sistem amalan pemakanan produk Vista, SAPV. Kenapa part ini kena makan? Kenapa kena amalkan? Kan? InsyaAllah. Esok tajuknya adalah SAPV. Link yang sama. Link yang sama. Link tak nak berubah. Oh, ingatkah hari-hari berubah? Tu Dah, dah dah, tunggu tadi. Dah. Kami tunggu dah. Tunggu dah. Saya tak ada bantuan link. Link yang sama. Jadi kalau putus ke apa ke, gunakan yang link yang sama, insyaAllah. Okay, tak apa. Ingat dah tu tak apa. Jadi Tak apa, Ustaz Man, mudah-mudahan selamat sampai ke Gua Musang. InsyaAllah. Ni dah 2 bulan lebih saya tak pergi Kelantan. Rasa rindu nak pergi Kelantan ni, tak tahulah. Mungkin awal bulan 2 kot. Kalau Panggilan pulau. Sampai 4 bulan. 4 bulan baru boleh. Iyalah. Panggil Kelantan. Tapi kalau tukar Kelantan, saya nak kena buat kelas. Macam tu. Kena buat kelas. Saya nak buat kelas online. Maksudnya kita kumpul, kita nak ajar macam mana nak buat WhatsApp broadcast, macam mana nak buat YouTube. Maknanya itu yang saya akan ajar. Kalau nak belajar produk, nak belajar plan, kita boleh belajar melalui Webex apa semua kan. Tapi ada orang macam mana nak pasang upload Webex. Yang tu kadang-kadang kita perlu ada secara offline untuk ajar. Buka yang ini namanya Play Store macam tu. Sebab kita punya kelas pun sebenarnya open daripada semua ahli-ahli Vista dalam kumpulan saya kan. Tapi tak ramai pun ahli kumpulan saya, beribu orang. Tapi yang ini je lah tiap-tiap petang, tiap-tiap hari yang kita nampak pun. Kan? Jadi salah satu sebabnya, ada dua sebab. Satu, dia internet kat rumah dia tak kuat. Dan dia tak nak ikhtiar untuk nak bagi elok. Contohnya kan macam ustaz kat rumah dia di tempat tu line tak elok. Jadi dia pakai broadband, sekarang dia tukar pada Unify Telekom Malaysia. Elok dah ya? Elok laju dah. Satu. Yang kedua, dia rasa macam aku apa benda Webex ni, dia jadi takut, macam takut ke hantu. Sebut Webex, sebut Zoom tu dia jadi takut.